Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung semula pengajian kita, pengajian hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Al-Baghawi dan Imam Khatib Tabrizi, insya-Allah. Dan 2 minggu lepas, iaitu minggu pertama dalam bulan April ni, tak dapat saya berikan kuliah. Sepatutnya ada tu minggu pertama, tapi saya ada majlis dijemput ke majlis Khatam Bukhari di Seri Petaling. Jadi saya terpaksa tangguhkan lah. So minta untuk ditundakan minggu lepas, tapi takut clash, maka tak dapat buat juga. So ini minggu ketiga, kita sambung insya-Allah kita punya pengajian hadis kita, dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-25. Masih lagi dalam Kitabul Iman. Banyak ni, beratus hadis dalam Kitabul Iman. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azun radifuhu ala rahli qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, radifuhu maksudnya memboncengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rahli atas tunggangan. Qala, maka dia berkata, ya Mu'az, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az, wahai Mu'az. Sama je hadis macam yang lepas yang saya bahaskan tentu, iaitu Mu'az memboncengi Nabi masa ni dia masih kecil lagi lah. Mu'az bin Jabal masih kecil, umur masih muda lagi, dia bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang ni antara sigharus sahabah. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal antara sigharus sahabah. Qala ya Mu'az, berkata Rasulullah SAW, wahai Mu'az. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik ni biasanya ini cara menjawab panggilan lah. Cara orang-orang Arab ataupun sahabat-sahabat Nabi apabila dipanggil, mereka menjawab dengan lafaz labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maksudnya labbaik tu maknanya aku menyahut seruanmu, aku menyahut panggilanmu lah. Labbaik itu maksudnya aku menyahut seruanmu atau menyahut panggilanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'daik, dan aku merasa bahagia untuk menyahut seruanmu, ataupun aku merasa sukalah untuk menunaikan apa sahaja yang kau ingin arahkan, perintahkan. Kemudian qala ya Mu'az, Nabi berkata lagi, wahai Mu'az. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalasan. 3 kali. Wahai Mu'az, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Wahai Mu'az, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. 3 kali diulang 3 kali. So sebenarnya apa tujuan dia mengulang 3 kali? Supaya mengambil perhatian. Di sini Nabi nak menyampaikan perkara yang penting. Maka di sini Nabi selalunya kalau benda tu penting, Nabi akan buat sesuatu yang contohnya Nabi ulang 3 kali. Jadi sampai 3 kali panggil lah, aku dah nyaut, panggil lagi, nyaut, panggil lagi kan. Apa ni? Ada benda penting lah yang nak disampaikan.
Sebab apa? Sebab kan di dalam keadaan naik tunggangan ni, bila naik tunggangan ni takut tak dengar, takut ada terpesong perhatian ke tempat lain. So Nabi panggil 3 kali. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar. Ma min abdin, tidaklah ada seseorang pun yashhadu, yang mana dia ni bersaksi an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, kalau disambung Muhammadar, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi. Sidqan min qalbihi maksudnya benar, dalam keadaan benar dia di dalam hatinya, maksudnya membenarkanlah di dalam hatinya. Illa haramallahu 'alan nar, melainkan Allah Ta'ala akan mengharamkan api neraka ke atasnya, ataupun mengharamkannya akan api neraka. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru. Maka Muaz berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh menyampaikan, mengkhabarkan apa yang kau cakap ini, apa yang Tuan cakap ini kepada manusia supaya mereka boleh fayastabshiru, maksudnya mereka akan dapat berita gembira ini. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, izan yattakilu. Izan, kalau demikian itu, yattakilu, mereka hanya akan berpegang kepada kata-kata ini sahaja. Fa akhbara biha Mu'azun 'inda mautihi ta'assuman. Dan Mu'az akhirnya mengkhabarkan juga berita tersebut, hadis tersebut, ketika beliau hampir-hampir mati, kerana takut dia dianggap berdosa. Kenapa? Kerana takut dianggap menyembunyikan ilmu. So hadis dia simple saja. Hadis dia simple saja. Nabi kata, siapa yang tidak ada seseorang pun, siapa saja yang dia ni yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan biqalbihi. Sidqan biqalbihi, maka dia, Allah Ta'ala akan haramkannya api neraka. So walaupun hadis dia ringkas, tapi kena faham dengan makna yang betul lah. Kena faham dengan makna yang betul. Ada hadis-hadis yang banyak yang sama yang berkaitan dengan hadis ni. Hadis sebelum ini pun lebih kurang macam ni juga kan. Tapi di sini lebih ringkas lagi. Hanya sekadar seolah-olah siapa yang ucap la ilaha illallah maka haram api neraka. Sebab tu pada hujungnya nanti bila hujung hadis itu katanya Muaz, boleh tak aku sampaikan hadis ni kepada manusia supaya mereka boleh bergembira dengan dengar berita ni. Seronoklah, la ilaha illallah saja selamat daripada api neraka. So Nabi jawab, izan yatakilu. Maksudnya Nabi seolah-olah Nabi kata jangan, tapi takut-takut mereka akan mereka akan hanya bergantung kepada hadis ini saja, ataupun mereka hanya akan bergantung kepada pengucapan syahadah saja, lepas tu amalan-amalan lain semua tak buat. Seolah-olah cukup dengan syahadah sahaja dah masuk syurga. Walaupun tidak ada hadis yang tidak ada lafaz yang Nabi melarang, difahami daripada hadis-hadis yang lain. Jadi di sini maknanya, adakah dengan sekadar orang itu mengucap sahaja dia sudah pun terselamat dari api neraka? So di sini kita kena faham beberapa konteks lah. Jadi antaranya yang pertama di sini Nabi ada sebut sidqan min qalbihi. Sidqan min qalbihi. Maksudnya apa yang dia ucapkan itu sidqan min qalbihi. Maksudnya benar. Maknanya mulut dia berkata, dia bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian hati dia membenarkan apa yang dia cakapkan, ataupun ada kesesuaian mutabik di antara percakapan dengan hati dia. Maksudnya memang hati dia membenarkan. Jadi apabila hati membenarkan, itu makna, itulah yang kita katakan iman. Iman itu kan tasdiq bil qalbi. Hakikat iman tasdiq bil qalbi.
Jadi hakikat iman itu dikatakan tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Apa yang dibenarkan? Iaitu dia benarkan dalam hati bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan dibenarkan dalam hati dia bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Jadi itu sudut keimanan. Kemudian dia melafazkannya. Kerana apa? Kerana syahadah itu adalah al-iqrar bil lisan. Al-iqrar ataupun pengakuan lah. Syahadah itu kan iqrar bil lisan ataupun i'tiraf. Pengiktirafan ataupun iqrar bil lisan. Al-iqrar wal i'tiraf bil lisan. Bima tabaqa fi qalbihi, dengan apa-apa yang telah pun sesuai dengan hati dia. Itu makna syahadah. Maknanya di sini orang-orang munafik misalnya kan, orang munafik dia syahadah juga. Orang munafik dia bersyahadah juga, tetapi tidak mutabik dengan apa yang ada dalam hati dia, tidak bersesuaian dengan apa yang ada dalam hati, bahkan khilaf dengan apa yang ada dalam hatinya, maka tidak dikatakan sidqan biqalbih, itu tidak. Sebab tu di sini ada syarat diletakkan sidqan min qalbihi. Memang ucapan dia itu muncul daripada hati dia, pembenaran hati dia. Tasdik bagi hati dia itu ucapan yang dilafazkan itu muncul daripada hati dia. Habis tu, adakah cukup membenarkan dalam hati, percaya, lepas tu ucap dah selesai, masuk syurga? Maknanya haram api neraka. Tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah semua, tak payah. Yang penting hati benarkan, mulut ucap sudah. So ada dua makna di sini. Kalau kita kata ya, sekurang-kurangnya dia membenarkan dalam hati, kemudian dia melafazkan dengan lisan dia, dan selain daripada itu dia tak buat apa pun, semayang tidak, puasa tidak, apa tidak, dan dia mati dalam keadaan hati dia membenarkan dan lisan dia menzahirkan apa yang ada dalam hati dia. Walaupun kita kata adakah percakapan itu dia cakap sepanjang masa. Maksudnya setiap masa dia la asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, sepanjang masa hidup dia cakap, lepas tu dia mati. Itu pun mustahil, tak mungkin. Bukan mustahil lah, boleh, cuma tak berlaku lah, ghalibnya tak berlaku. Jadi yang kekalnya itu hanya dalam hati dia itu yang berterusan. Syahadah ni sekali cukup. Syahadah ni setengah ulama menghukumi bahawa sekurang-kurangnya dia wajib bersyahadah sekali seumur hidup. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Syahadah ni dia setiap hari dia kena 5 kali syahadah. Sebab apa? Tasyahud akhir itu kan wajib dalam solat. Dalam solat kan kita antara rukun qauli yang wajib dalam solat iaitu membaca tahiyat dan tasyahud akhir. Jadi dalam tahiyat tu kan kita bacakan dalam solat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul? Maka setiap solat wajib, maknanya solat subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali, 5. Kecuali kalau tahiyat awal lah, tahiyat awal pun ada, cuma hukum dia bukan wajib. Hukum tahiyat awal tu sunat abad saja, tak wajib. So satu hari 5 kali wajib syahadah. Itu mazhab Syafi'i lah. Kecuali kalau dia wanita yang haid, itu tak wajib lah, dia tak wajib semayang. Makanya syahadah itu kan dalam semayang, maka dia tak perlulah ucap syahadah di luar semayang pun tak apa. Begitu juga yang belum baligh pun tak diwajibkan, tak apalah. Jadi mazhab Syafi'i maksudnya bila dah baligh maka wajib dia mengucapkan syahadah sehari 5 kali. Maka di sini sama ada syahadah di dalam solat ataupun syahadah di luar solat lah. Syahadah di luar solat tu, maka sekiranya dia tak solat lah, kita kata dia tak solat tapi dia syahadah sahaja sekali, itu menurut sebagian ulama lah wajib sekali kalau orang tak solat sekalipun. Contohnya lah sahabat-sahabat Nabi yang meninggal sebelum diwajibkan solat kan. Sahabat-sahabat Nabi kan solat itu difardukan 5 waktu itu ketika Mi'raj. Ketika Nabi balik daripada Isra' Mi'raj baru diwajibkan solat 5 waktu. Jadi solat itu tahun ke-11 Hijriah, tahun ke-11 kenabian.
tahun ke-11 kenabian, setahun setengah sebelum hijrah ke Madinah. Bermakna selama 11 tahun sebelum tu tak wajib solat 5 waktu. Jadi ada sahabat yang sudah pun meninggal dunia, belum sempat lagi dia menunaikan sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu. Dan tapi dia bersyahadah. Dia bersyahadah ketika dia masuk Islam, dia bersyahadah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kan maknanya dia syahadah saja. Jadi ada ulama kata maksud dia boleh jadi kepada orang yang Nabi maksudkan di sini ialah sahabat-sahabat Nabi yang dia ni hanya sempat bersyahadah saja, tetapi bukan dia tak sembahyang puasa zakat haji. Ialah ketika itu belum lagi wajib sembahyang 5 waktu. Kalau puasa dengan zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Haji diwajibkan kemudian. Jadi perkara-perkara itu belum diwajibkan lagi, mana dia hanya syahadah saja. Dia tak sempat sampai mana dia meninggal sebelum Nabi Mi'raj, sebelum balik Nabi bawa balik kewajipan sembahyang 5 waktu, dia dah meninggal lah. Banyak kan sahabat yang meninggal dibunuh, keluarga Sumayyah dan sebagainya dibunuh ketika belum lagi diwajibkan solat 5 waktu, belum lagi diwajibkan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka mereka hanya bersyahadah. Maka di sini mereka masuk syurga, haram ke atasnya api neraka. Itu sehingga ulama kata hadis ini yang dimaksudkan ialah merujuk kepada para sahabat tersebut. Ataupun orang yang akan datang zaman kita sekarang ni. Zaman kita sekarang ni contohnya dia kafir. Tiba-tiba dia nak masuk Islam. Dia masuk Islam pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi dia masuk Islam, dia syahadah. Pukul 11 dia mati. Pukul 11 dia mati, tak sempat nak sembahyang Zuhur pun. Tak sempat masuk waktu Zuhur, tak sempat sembahyang Zuhur, tak sempat apa, pukul 10 syahadah, pukul 11 mati. Ini termasuk juga dalam hadis ni, iaitu haram ke atasnya api neraka walaupun sepanjang hidup dia kafir. Sepanjang hidup dia kafir. Maka itu boleh termasuk dalam hadis ini. Cuma ulama kata bila ada perkataan Nabi yang terakhir tu kan, bila Muaz kata kan, bila Muaz menjabatannya, ya Rasulullah, bolehkah aku khabarkan hadis ini kepada manusia supaya mereka boleh istibsyar, maksudnya mengambil berita gembira ni lah. Mana syahadah saja boleh masuk syurga, maksudnya diharamkan api neraka, takkan masuk neraka. Maka Nabi kata izan yattakilu. Nanti mereka akan, kalau begitu mereka akan hanya berpegang kepada syahadah saja, berkemungkinan mereka tak akan buat benda lain. Dan ada nanti dalam hadis yang lain, ada hadis yang sama juga, hampir sama. Nabi sebut pada Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah nak sampaikan hadis itu kepada orang. Lepas tu dia nak buktilah daripada Nabi, takut nanti kan disampaikan hadis ini orang kata betul ke Nabi kata macam ni. Maka dia minta sandal Nabi sebagai bukti. Nanti kan akan ada hadis akan datang. Hadis yang habis kurang sama maknanya dengan hadis ni. Lepas tu dia bawa sandal tu, dia pergi, tiba-tiba dia jumpa Umar. Dia jumpa Sayyidina Umar itu, silap orang. Dia kata, apa orang kena pergi mana Hurairah? Dia kata, aku nak sampaikan bahawa Nabi kata siapa ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan masuk syurga, tak akan diharamkan api neraka. Umar kata, jangan kau sampaikan hadis ni kepada orang. Dia siap tolak Abu Hurairah sampai terjatuh. Dia macam rasa dia sama nak menangis. Kata Abu Hurairah dalam hadis tu, dia kata aku rasa macam nak menangis. Hadis ni dalam Sahih Muslim ada. Lepas tu dia lari balik jumpa Rasulullah. Lepas tu dia cerita. Bila dia cerita, ketika dia cerita kat Rasulullah, Umar pun sampai. So Umar tanya, ya Rasulullah, betul ke Abu Hurairah kata kamu bersabda bahawa siapa yang ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia akan diharamkan api neraka masuk syurga? Rasulullah kata betul. Sayyidina Umar kata, jangan ya Rasulullah, jangan sampaikan hadis ini kepada orang ramai, takut nanti mereka ni syahadah saja, lepas tu tak semayang, tak puasa, tak haji, mereka bergantung kepada syahadah tu saja. Maka Nabi pun setuju dengan Sayyidina Umar. Itu ada hadis lain lah yang menerangkan maksud hadis ni. Kemudian akhir sekali dia kata fa akhbara biha Mu'azun inda mautihi ta'assuman. Di sini pada akhir-akhir hayat sebelum Mu'az bin Jabal dia meninggal dunia, dia menyampaikan juga hadis ni. Sebab apa? Macam mana kita boleh tahu hadis ni kan? Kalau dia tak sampaikan hadis ni, macam mana kita boleh tahu hadis ni? Dah tentulah dia sampaikan. Tapi di sini dia beritahu dia sampaikan hadis ni sebelum dia meninggal. Sebab apa? Dia takut juga dituduh sebagai menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hadis ataupun menyembunyikan ilmu, samalah. So dia terpaksa sampaikan juga hadis tersebut. Kalau tidak kita pun tak tahu hadis ni. Betul? Okey. Cuma ada pendapat lain yang mengatakan bahawa bila kita renung makna syahadah itu, bila orang tu bila dia bersyahadah, sama ada yang timbul daripada hati dia, orang tak nampak tu kan. Kemudian dia zahirkan dengan lisan dia, dengan percakapan, dengan ucapan dia. Tadi bukan hanya sekadar ucapan. Apabila seseorang tu contohnya dia katakan, aku terima nikahnya
fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Itu kan satu ucapan saja. Maknanya lepas tu habis. Tak payah buat apa-apa. Mana bila dia akad itu kan, bila dia kata aku terimanya nikah fulanah binti fulan ini dengan mas kahwin sekian-sekian, maka apa tanggungjawab dia? Bukan sekadar ucapan saja. Maka dia wajib untuk memberi nafkah, dia wajib untuk memberi pakaian, wajib untuk memberi tempat tinggal dan sebagainya lah. Nanti kalau ada apa-apa hukum nanti, dia kena komit lah dengan segala hukum yang berkaitan dengan nikah. Bukan sekadar ucapan saja. Jadi ulama kata orang yang bersyahadah itu, maka di sebalik makna syahadah itu sendiri, dia sudah tertimpa ke atasnya kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan puasa, kewajipan haji, dan diharamkan ke atasnya segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam. Automatik. Bukan cakap saja. Maknanya sebab tu ulama kata orang yang bersyahadah, bila dia kata asyhadu, aku bersaksi. Maksud aku bersaksi itu bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya dari sudut akidahnya memang dia tidak akan menganggap ada Tuhan lain yang layak disembah lah. Tapi dalam masa yang sama, apa guna dia bersaksi Allah tu Tuhan dia kalau Allah suruh dia tak buat? Allah perintahkan dia untuk solat, puasa, zakat, haji, dia tak buat. Allah larang dia daripada membunuh, berzina, merompak, mencuri dan sebagainya, judi, riba dan sebagainya. Dia tak tinggalkan. Apa makna syahadah kalau macam tu? Apa makna syahadah? Macam tadilah, apa makna dia akad nikah, dia terima nikah tapi tak buat apa lepas tu. Jadi ulama kata maksud di sini orang yang bersyahadah itu, maknanya di sebalik makna syahadah itu sendiri sudah terkumpul segala hukum-hukum syarak di balik syahadah itu. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu di situ lebih ke arah tauhid. Lebih ke arah tauhid tentang keimanannya kepada Allah Ta'ala dan segala yang berkaitan dengan akidah. Kalau Muhammad Rasulullah ni lebih berat ke arah syariat, iaitu dari segi pelaksanaan, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Makna apabila dia mengakui, dia bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia maksud dia bersaksi Nabi itu utusan Allah. Sekadar tahu itu utusan Allah, itu sudah selesai. Maknanya bila dia mengaku itu utusan Allah, maka apa yang disuruh oleh Allah melalui utusan dia kena ikut. Dia kena laksanakan. Yang wajib, yang haram kena tinggalkan. Itulah makna syahadah. Syahadah ni bukan cakap kosong je. Jadi dari dalam hati membenarkan, lisan mengucapkan, mengikrarkan atau mengiktiraf dengan lisan, dan dibenarkan, direalisasikan dengan perbuatan. Itulah makna syahadah. Sebab itulah bila orang tu bersyahadah, bermakna dia telah melaksanakan segala syariat Islam, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, maka dia akan diharamkan oleh Allah akan api neraka. Dia akan straight masuk syurga. Itu pendapat yang lain. Satu lagi pendapat mengatakan, okeylah kita tatbiklah antara kedua-duanya. Berkemungkinan dia syahadah dan dia amalkan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berkemungkinan dia syahadah saja tapi dia langgar-langgar juga perintah Allah. Ada juga semayang ditinggal, puasa ditinggal. So apa jadi? Maksud di sini haram api neraka ni, haram api neraka selama-lamanya ke atasnya. Maksudnya dia akan masuk neraka juga jika Allah tak ampunkan dia tak semayang misalnya kan. Dia bertinggalkan semayang dalam hidup, dia pernah tinggalkan semayang, dia tak qada. Lepas tu dia pernah puasa, dia tak qada. Maka ketika dia mati, kalau Allah tak ampunkan dosa dia akan masuk neraka juga. Dalam keadaan dia kan syahadah, dia semayang jugalah, orang kata semayang juga. Puasa juga. Tapi ada yang tak semayang juga, ada yang tak puasa juga. Jadi kalau Allah tak ampunkan dia mungkin akan diseksa, masuk neraka dalam satu tempoh yang tertentu. Kemudian dia akan dikeluarkan, masuk ke dalam syurga. Maksudnya haram ke atasnya neraka, maksudnya haram dia ke atas neraka, duduk dalam neraka selama-lamanya. Maksudnya dia hanya singgah sekejap saja. Tak tahulah sekejap tu berapa juta tahun kan. Sebab apa nak dibandingkan dengan selama-lamanya tu, memang tak boleh nak banding lah. Sebab bandingan dia selama-lamanya. So walaupun juta tahun sekalipun, nak dibandingkan dengan selama-lamanya yang tak ada penghujung itu, tak ada apa-apa je nak dibanding sekejap lah. Seolah-olah macam tak ada lah, macam tak diseksa pun. Jadi itu ada beberapa pendapat ulama' di dalam memahami hadis ni. Dan banyak, Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, dia mengumpulkan semua hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Sebab ada hadis yang lebih umum lagi. Dia kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu lagi umum. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Mudah je.
Itu, tapi Imam Nawawi kata tak boleh kita ambil pemahaman daripada sebuah hadis, tak boleh. Kena kumpulkan semua hadis yang hampir serupa maknanya. Jadi setelah dikumpulkan semua hadis, Imam Nawawi dikumpulkan semua hadis, so dia beritahu dalam lafaz ini ada kata, di sini kan dia kata sidqan min qalbihi. Dalam hadis yang lain dia kata khalisan. Atau ada yang kata ikhlas, macam-macam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ada yang kata khalisan, ada yang kata sidqan, ada yang kata macam-macam. Yaqinan fi qalbihi, macam-macam lafaz ada. Ada yang kata dan menunaikan hak-haknya, macam-macam lah. Jadi bila dikumpulkan ke semua hadis tersebut, maka menunjukkan bahawa syahadah itu tidaklah sekadar ucapan sahaja. Syahadah itu perlu yang timbul daripada hati, yang membenarkan apa yang disebutlah, ataupun sebaliknya menyebut apa yang dibenarkan dalam hati, kemudian merealisasinya dengan perbuatan. Adapun kalau orang yang macam-macam tadi, sahabat Nabi yang tak sempat berkewajipan semayang kan, dah meninggal sebelum wajib semayang diwajibkan, dia dah meninggal dah, kena bunuh kan awal-awal lagi, macam keluarga Sumayyah dan sebagainya, itu masuklah hadis ini. Memang dia tak semayang, dia hanya sekadar syahadah. Atau yang saya kata tadi, orang tu masuk Islam pukul 10, pukul 11 dia mati. So dia tak sempat nak semayang, tak puasa, tak apa kan, maka termasuk dalam hadis ini. Maka hadis ini dia boleh merangkumi semua golongan lah, semua golongan. Ataupun yang syahadah tapi tak semayang, tak puasa, mati dalam keadaan beriman, maka dia haram ke rasanya api neraka, maksudnya haram selama-lamanya lah. Maka dia hanya sekejap saja akan masuk neraka, kemudian dikeluarkan masuk syurga juga. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, tentang isu jangan sampaikan kepada orang, boleh ke tak boleh sampaikan kepada orang. Habis tu kalau tak boleh sampaikan kepada orang, macam mana kita tahu di sini betul? Kenapa sebelum mati dia disampaikan juga? Maknanya ada taradud, ada tanakut, ada pertembungan di antara nak menyampaikan dengan tak menyampaikan. Kalau menyampaikan, sekejap lagi kan takut orang salah faham, nanti dia kata syahadah cukup lah, tak payah amal, selamat, tak kena neraka. Ada pula nanti kalau tak disampaikan, dianggap menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu kan tercela, berdosa, tak boleh. So macam mana? So di sini kata ulama, kita tengok keadaan. Kita tengok keadaan. Kalau ada orang yang kita rasa dia ni berpotensi untuk salah faham hadis ni, maka jangan. Ataupun sampaikan tapi dengan menerangkan maksud dia. Kalau kita sebab lain orang lain kan, Nabi Siti Aisyah kata anzilin nasa manazilahum. Satu hadis Nabi riwayat Siti Aisyah, dia kata anzilin nasa manazilahum, tempatkan manusia ni pada tempat dia. Jadi kalau kita takut orang itu nanti dia dengar sekali hadis ni, mudah je, syahadah je, tak payah semayang puasa lah macam tu, maka sama ada kita tak sampaikan hadis ini ataupun kita sampaikan hadis lain lah. Jangan sampaikan hadis ini, ataupun kalau kita nak sampaikan hadis ini pun kita kena terangkan makna dia. Makna yang dimaksudkan hadis ini ialah sekian-sekian seperti yang saya terangkan tadilah, supaya dia tak salah faham. Dia hanya kalau macam tu senang, syahadah je kan selamat. Semayang tak, apa tak, boleh. Itu tak boleh lah kita. Maknanya kita kena tengok orang. Ataupun Sayyidina Ali katakan kallimin nasa biqadri uqulihim, sampaikan kepada manusia atau cakap kepada manusia ini biqadri uqulihim, dengan kadar akal dia. So kita nak sampaikan sesuatu hadis pun misalnya kepada orang, kita tengok akal dia setakat mana. Sekejap lagi kan sesalah orang, kita address salah orang, sekejap lagi dia salah faham, payah, susah kita nak betulkan nanti. Jadi kita nak sampaikan pun kita kena tengok dulu orang macam ni, apa mustawa dia, tahap dia tu setakat mana. Kalau kita rasa takut dia salah faham, kita kena bagi penerangan, ataupun kita tak perlu sampaikan hadis ini. Banyak lagi hadis lain kan, banyak lagi hadis yang menyuruh kita melaksanakan ketaatan. Jangan kita sampaikan hadis ni, nanti takut dia confuse. Kecuali kalau macam dalam situasi tertentu kan, orang tu mati masuk Islam pukul 10, mati pukul 11, ni kita ceritalah dekat keluarga dia, jangan takut dia ni masuk syurga. Sebab apa? Dia dah syahadah kan. Allah Nabi kata siapa syahadah Allah akan haramkan api neraka. Itu sesuai lah untuk hadis kita sampaikan ke keluarga dia, tenangkan dia, dia ni meninggal macam mana ni. Kita kata tak apa, jangan takut, dia akan masuk syurga, tak akan masuk neraka punya. Ada hadis Nabi beritahu macam ni. Itu sesuai lah dengan keadaan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis seterusnya, hadis yang ke-26, hadis seterusnya. An Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu wa huwa na'imun thumma ataituhu wa qad istayqaza
faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa ala raghfi anfi Abu Dzarrin. Wa kana Abu Dzarrin idza haddasa bihadza qala wa in raghima anfu Abi Dzarrin. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi thawbun abyad, di atas Nabi ada satu kain putih. Wa huwa naimun, dan Nabi sedang tidur. Maksud Nabi sedang tidur berselimutkan kain putih. Summa ataituhu wa qad istayqaza. Kemudian aku datang kemudian, maka kemudian Nabi sudah pun bangun. Ni menunjukkan adab lah. Adab bila kita jumpa, datang dekat orang tu tengah tidur, kita jangan kacau dia. Kalau orang tu tengah tidur, jangan kita kacau dia lah. Maknanya biar dia tidur. Tapi tengok juga, kalau dia tak semayang lagi, dia tidur, kita kena kejut lah. Tak boleh, oh tak apa, dia tengah tidur, kesian, biar dia. Jangan, subuh dah nak habis ni kan. Subuh dah nak habis ni, kita datang, oh dia tengah tidur, tak payah kejut, kesian. Habis dia subuh pun terlepas, berdosa, kita pun sekali berdosa, ikut sekali. Itu tak boleh lah. Maknanya kalau kita tengok orang tu rasanya tak perlu dibangunkan, biarlah dia tidur dulu. Tapi kalau perlu dibangunkan, sahur dah nak habis ni, tak apalah dia tidur, kesian. Jangan, nanti kan tak sahur, penat pula dia kan, puasa nanti tak makan sahur. Jadi itulah ikut kesesuaian. Di sini dia tengok Nabi tengah rehat, tengah tidur, dia tak kacau. Kemudian dia datang lagi kemudian. Lepas tu masa tu dia datang, Nabi pun dah bangun dari tidur, dah sedar. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah. Tidaklah seseorang daripada hamba Allah Taala itu, dia berkata la ilaha illallah summa mata 'ala zalik. Summa mata 'ala zalik. Kemudian dia mati atas yang demikian itu. Maksudnya mati dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah illa dakhalal jannah. Melainkan dia akan masuk syurga. Ini lagi ringkas, nampak tu. Hadis ni ringkas saja. Muhammad Rasulullah pun tak ada. Kemudian tak ada sidqan biqalbihi ke apa ke pun tak ada. Terus ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala zalik illa dakhalal jannah. Cuma di sini kalau nak dihuraikan, nak ditafsirkan, nak disyarahkan, itu sebenarnya pada apa? Summa mata 'ala zalik. Kemudian dia mati atas yang demikian itu. Itu nanti, itulah makna apa yang saya syarahkan kepada hadis yang sebelum ni. Itulah makna dia. Sebab apa? Imam antara hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ni hadis dia. Maknanya ringkas. Tapi di sini ada sambung dia. Iaitu qultu wa in zana wa in saraqa. Nampak tak? Abu Dzar ni dia bijak sikit. Maknanya hadis Nabi ni terlalu umum. So dia nak tanya sikit. Macam mana kalau dia zina dan dia mencuri? Maksudnya wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi kata apa? Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Patut Abu Dzar ulang lagi, wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia ni berzina, dia mencuri, masuk syurga juga. Nabi kata wa in zana wa in saraqa. 3 kali dia tanya, 3 kali Nabi ulang benda yang sama. 3 kali dia kata walaupun orang tu berzina dan mencuri, masuk syurga juga. Nabi kata walaupun dia berzina dan mencuri. Last kali Nabi tambah ala raghmi anfi Abi Dzarrin, walaupun Abu Dzar tak setuju. Ini kita tak boleh terjemahkan secara perlafaz. Kalau kita terjemah pada perlafaz ni, dia kan makna dia tak faham. Ala raghmi anfi Abi Dzarrin, walaupun macam mana saya nak terjemah pun tak kerti. Raghmi anfi Abi Dzarrin tu maksudnya ada kecacatan kepada hidung Abu Dzar. Lebih kurang macam itulah. Kalau nak dipaksa-paksa terjemahkan, tak sesuai. Maksudnya walaupun Abu Dzar tak setuju. Nabi kata walaupun Abu Dzar tak setuju, dia tetap akan masuk syurga juga. Jadi lepas tu dia kata wa kana Abu Dzar iza haddasa bihadza qala wa in rima anfu Abu Dzarrin. Abu Dzar ketika dia meriwayatkan hadis ni, dia ulang juga apa yang Nabi kata wala rima anfi Abu Dzarrin. Jadi makna dia mudahlah, kita tak nak bahas ke arah tu. Maksudnya walaupun Abu Dzar tak apa setuju dengan ni, tetap juga. So ini kan seolah-olah lagi bahaya hadis ni. Oh kalau macam tu boleh lah, yang penting kita syahadah, lepas tu kita zina mencuri. Bukan. Maksudnya seperti tadilah, seperti mana yang hadis yang pertama tadi. Maksudnya tengok, kalaulah dia berzina dan dia mencuri tetapi dia bertaubat,
dia bertaubat. Sebab Nabi kata wa in mata ala zalika. Nabi kata kan sebelum tu Nabi sebutlah summa mata ala zalika. Summa mata ala zalika. So makna syahadah itu sendirilah maksudnya walaupun dia berzina, dia mencuri, mengompak, tetapi dalam keadaan hati dia membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan syariat Allah. Biasalah orang berzina, bukan biasalah maksudnya ada saja orang Islam yang dia berzina dan dia mencuri, tapi dia masih Islam, hati dia beriman kepada Allah. Lidah dia bersyahadah dan dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi dalam masa yang sama dia berbuat dosa. Itu biasa. Manusia mana yang tak berdosa kan? Nabi-nabi saja yang maksum, rasul-rasul saja yang maksum yang tak buat dosa. Kan dalam hadis Nabi kata kan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu pasti akan buat kesilapan, wa kullu khata'in tawabun. Khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang buat salah tu adalah orang yang bertaubat. Jadi setiap orang Islam selain Nabi dan Rasul tu pasti akan berbuat dosa. Cuma mungkin ada buat dosa kecil, ada buat dosa besar, dan mungkin yang sekali-sekala terbuat dosa besar, ada yang selalu buat dosa besar. Itu macam-macam, semua ada. Semua jenis ada. Tapi syaratnya bila dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dia dalam mati dia meyakini beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi SAW. Maka walaupun dia berzina, dia mencuri sekalipun, dalam hidup dia tetap akan masuk syurga. Maksudnya sekiranya Allah ampunkan dosa dia terus masuk syurga. Dan sekiranya Allah tak ampunkan dosa dia akan masuk neraka sekejap. Lepas tu akan dikeluarkan dan akan masuk neraka. Faham Itu maknanya kesemua hadis tu perlu ditatbikkan, perlu dijamakkan, perlu dikumpulkan dan diberi makna yang sesuai bagi setiap keadaan lah. Jadi kita tak kata hadis ni bercanggah dengan hadis sebelum, bercanggah dengan hadis ni, tak. Maknanya dia punya ketetapan sama saja. Cuma hadis-hadis yang disampaikan tu mungkin ringkas, mungkin panjang, sebab hadis ni kan ada yang perawi riwayat panjang, ada rawi riwayat pendek, ada riwayat ringkas, ada rawi dia riwayat shortcut, macam-macam. Tapi makna dia sama. Dia takkan ada hadis yang bercanggah. Hadis ni tak kata pun sidqan bil qalbihi. Hadis ni tak kata pun Muhammad Rasulullah, dia kata la ilaha illallah saja. Hadis yang lain tadi kata ada canggah ni, tak semestinya bercanggah. Maknanya ada orang dia cerita pendek, cerita ringkas. Kalau dia bersaksi bahawa dia kata la ilaha illallah, macam mana dia tahu la ilaha illallah tu kalau tak melalui Nabi? Mustahil dia tahu la ilaha illallah tu kalau dia tak tahu Nabi tu sebagai pesuruh Allah. Macam mana dia boleh tahu la ilaha illallah kalau dia tak kenal Nabi Muhammad, tak tahu kalau Nabi Muhammad tak sampaikan kepada dia la ilaha illallah, macam mana dia boleh tahu la ilaha illallah? Tentulah dia tahu tu daripada Nabi. So walaupun tak sebut di sini, maknanya mungkin perawi itu shortcut. Perawi tak riwayatkan hadis secara panjang lebar atau secara sempurna. Dia riwayat ringkas saja. Walaupun berbeza-beza keadaan, hadis tadi riwayat Abu Zar, hadis ni riwayat Abu Zar, hadis tadi riwayat Muaz, lepas tu ada hadis lain riwayat Anas. Walaupun hadis tu berbeza-beza perawinya di kalangan sahabat, tetapi makna tetap sama. Dia tak ada dalam Islam ni benda-benda yang berkaitan dengan akidah ni, dia takkan berbeza. Segala hukum dan akidah tu sama saja, mungkin berbeza mengikut keadaan seseorang itu. Mungkin berbeza mengikut keadaan seseorang itu, seperti yang saya telah jelaskan tadilah. Jadi kesimpulannya daripada hadis-hadis yang diriwayatkan ni, maknanya yang pertama hatilah. Di sini Kitabul Iman kan, Imam Baghawi meletakkan hadis ini dalam Kitabul Iman, ataupun Imam Khatib Tabrizi meletakkannya dalam Kitabul Iman. Bermaksud hadis ini semuanya berkaitan dengan keimanan, dan keimanan itu nanti ada kaitan dengan syahadah. Kerana apa? Iman itu tak nampak dalam hati. So menampakkan, menzahirkan keimanan itu dengan syahadah, dan akan disempurnakan lagi dengan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan. Dan diberitahu betapa bernilainya iman itu. Walaupun dia ni berzina, walaupun dia mencuri, tetapi nilai iman itu dia tetap akan masuk syurga. Kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dia tetap akan masuk syurga, walaupun sebesar mana dosa dia buat pun, sebanyak mana dosa dia buat pun, sebanyak mana perintah Allah yang dia langgar, sebanyak mana perintah Allah yang dia tinggal,
tetap dia akan masuk syurga. Walaupun iman dia sebesar zarrah sekalipun, yang penting dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah tu merangkumi semua perkara lah. Itu nilai iman. Di sini maknanya hadis, kita faham hadis-hadis ini didatangkan untuk menunjukkan nilai keimanan itu. Maknanya janganlah orang tu, aku tak nak beriman lah, aku ni suka berzina, suka minum arak, suka merompak, suka mencuri, tak naklah aku beriman, nanti kan masuk Islam beriman, tak boleh. Jangan. Jangan. Kalau ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, misalnya dia ingin beriman, dia teringin nak beriman, tapi dalam masa yang sama dia kata, susahlah aku boleh masuk Islam, tapi aku tak boleh lah tinggal arak ni. Cina misalnya kan, Cina ke India ke, dia orang ni dengan arak kan susah nak tinggal, judi susah nak tinggal. Kita kata tak apa. Bukan tak apa, boleh, maksudnya kau masuk Islam dulu. Yang penting kau beriman dulu kepada Allah, hati kau tasdik dulu, tidak ada Tuhan selain Allah, kau mengucap dulu, nanti insya-Allah pelan-pelan kau akan sendiri, Allah Taala akan bagi kau taufik, Allah Taala bagi hidayah, Allah Taala akan bagi kekuatan untuk kau akan tinggalkan benda-benda ni semua. Jadi jangan menjadikan macam maksiat-maksiat tu menghalang dia untuk beriman kepada Allah. Tu nak bagi tahu nilai iman itu. Iman tu lah yang membezakan antara kekal dalam neraka ataupun tidak. Walaupun dosa banyak mana sekalipun. Walaupun dosa sebesar mana sekalipun. Tapi kalau mati dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Pasti akan masuk syurga. Di situ nak bagi tahu nilai iman itu. Bukan nak kata kalau macam tu boleh berzina lah, boleh merompak lah. Tak. Maksudnya kena faham maksud hadis. Nilai iman tu. Tapi lebih baik lagi lah kalau orang tu dia beriman dalam keadaan dia melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Oh, itu lagi hebat lah syurga dia. Itu nanti dalam bab lain pula. Galakan untuk beramal. Ini kan kitabul iman. Kitabul iman ni nak bagi tahu sejauh mana nilai iman tu. Sekurang-kurangnya iman tu macam mana. Walaupun iman dia lemah sekalipun, kurang sekalipun, tetapi tetap beriman kepada Allah, maka dia selamat. Dia selamat. Lebih baik daripada seluruh orang kafir. Lebih baik daripada Nabi Adam, manusia yang lahir daripada Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir hari kiamat itu. Kalau dia beriman, walaupun sebesar zarah, dia mencuri, merompak, semua dosa besar dia buat, tapi hati dia masih beriman kepada Allah, dia ni lebih bernilai daripada seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat, yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Itu nilai iman nak bagi tahu. Bukan saya bagi tahu lah, Nabi nak bagi tahu. Nabi nak bagi tahu kita nilai iman itu. So apa pun jangan kita terkeluar daripada iman, na'udzubillah. Jagalah iman kita sungguh-sungguh. Walaupun kita jahat mana sekalipun. Walaupun sebenarnya syariat melarang kita daripada melakukan dosa maksiat tu. Kenapa? Sebenarnya takut iman itu sendiri pun akan hilang. Sebab apa? Dia ada kaitan sebenarnya antara iman dengan amalan ni. Walaupun kita kata iman sebesar zarah sekalipun, selemah-lemah iman sekalipun akan masuk syurga, takkan kekal dalam neraka, tapi dikhawatiri segala maksiat tersebut boleh mengikis iman itu sedikit demi sedikit. Itu yang kita takut tu. Maknanya maksiat itu sendiri nanti dia akan menghiris atau menghakis keimanan dalam hati itu sedikit demi sedikit demi sedikit, dan na'udzubillah nanti dia murtad. Itu bahaya je tu buat maksiat ni. Ya, maksudnya sebab itulah syariat melarang kita berbuat maksiat. Sebab apa? Dikhawatiri maksiat itu akan menghakis, mengikis atau menghapuskan iman kita sedikit demi sedikit, dan akhirnya na'udzubillah kita mati dalam keadaan terkeluar daripada iman, na'udzubillah min zalik. Selalunya orang yang murtad, orang yang tukar agama ni semuanya kadang-kadang ada maksiat yang dibuat. Walaupun maksiat itu mungkin berupa maksiat hati sekalipun, orang tak nampak kan maksiat. Contohnya dia sombong, takabur, riak, itu pun dosa juga, maksiat juga. Tapi tak nampak, luar nampak macam okey je. Luar nampak baik je, tiba-tiba murtad, na'udzubillah. Itu sebenarnya ada perkara dalam hati yang kita tak nampak, mungkin akan menghakis iman itu, na'udzubillah min zalik. So kita banyak doa kepada Allah Ta'ala. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Janganlah palingkan kita kan. Maknanya kita jangan cabut keimanan yang ada dalam hati kita. Kita kena sentiasa doa kepada Allah Taala kan.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kita dalam keimanan, dalam ketaatan. Jangan kita dipalingkan daripada keimanan. Nauzubillah min zalik. Wallahu ta'ala a'lam. Tak dapat nak panjang-panjang lah bulan puasa ni. Saya ada, kita pun bulan puasa, kita tak apalah, kita cukup lagu rasanya. Lepas ni ada urusan lagi, saya nak kena pergi keluar ni. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun daripada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.